Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'lu wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata almarhum Tuan Guru Haji Abdul Rahman Pondok Lubuk Tapoh, sehinggalah dalam kitab dia pedoman sembahyang berjemaah, sehinggalah perkataan beliau kat mana ni? Kat mana? Muka surat 32. Gapo dia cara baca ni? Adapun makmum muafiq. Sekat tu, mula-mula ayat. Adapun makmum yang muafiq, yang datang syok akan baca Fatihah atau belum baca, atau ingat ia akan ketiadaan baca padahal sudah rokok ia rokok dah, dan sudah rokok imamnya, maka tiada harus ia makmum muafiq saat ni kembali baca Fatihah. Hanya wajib mengikut imamnya dan tambah rakaat itu kemudian daripada salat imam. Makmum muafiq dia syok baca Fatihah, ataupun dia yakin dia tak baca Fatihah, tetapi dia sudah rokok dah. Sama ada tu imam pula, tu imam rokok dah. Kalau dia rokok awal, tu imam tak rokok lagi, ada peluang dia nak kembali berdiri semula. Ni tu imam pun rokok dah. Maka lagu mana? Allah, saya tak baca Fatihah saat ni. Galik ko, koya ko, lupa ko, gapo. Maka lagu mana? Rakaat tu ia kira hanguh kerana tak baca Fatihah, dan ia kena tambah rakaat lagi lepas pada tu imam bui salat. Tu makmum muafiq dah. Makmum masbuk tak perlu baca Fatihah. Kita sebut dah kerana Fatihah dia sudah ditanggung oleh imam. Maka telah selesai daripada menyatakan muafiq, masuklah menyatakan masbuk. Habis dah tajuk muafiq, habis dah. Makmum muafiq habis dah, makmum masbuk pula. Apa makna makmum masbuk? Makmum yang tidak sempat berdiri dengan tu imam qada baca al-Fatihah. Makmum muafiq, makmum yang sempat berdiri dengan tu imam qada baca al-Fatihah. Tu beza dia. Makmum muafiq wajib kena baca Fatihah kerana Fatihah dia tidak ditanggung oleh imam. Makmum masbuk pula tak perlu baca Fatihah kerana Fatihah dia sudah ditanggung oleh imam dia.
Maka dia baca sekadar dia sempat sahaja. Kalau bismillah pun tak apa. Tak baca langsung pun tak apa juga. Maka ialah mereka yang tiada mendapat masa baca Fatihah dengan baca pertengahan. Tidak kira baca imam dan tidak kira baca makmum. Tu maksud makmum masbuk, yakni makmum yang tidak sempat masa berdiri. Dan sunat pada hak masbuk bahawa membaca Fatihah selalu lepas takbiratul ihram. Sunat hukum dia, kita mari lewat dah akad takbir tak suduk koya baca doa iftitah, pakai akad takbir tu bismillahirrahmanirrahim lalu. Jangan duduk baca doa iftitah kecuali kita yakin kalau dengar baca surah doa iftitah pun kita dah baca Fatihah. Tu lainlah. Contohnya tu imam tu suhu baca lama. Ataupun tu imam tu baca surah panjang-panjang. Surah Yasin. Tu imam baca panjang. Kita mari lewat dah. Tu imam dak baca Yasin, maka kita pun baca doa iftitah, baca Fatihah. Tak apa. Tapi kalau tu imam dak baca surah ataupun tu imam baca cepat ke, kita tak tahu tu imam ni setara mana, maka akad takbir Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, tak payah baca doa iftitah. Dia kata baca Fatihah selalu lepas takbiratul ihram. Sunat lagu tu. Wajib ke tak? Tak wajib. Sunat buat lagu. Kecuali bahawa zon ia. Yakni kecuali sunat baca doa iftitah lalu. Tak sunat baca Fatihah lalu, baca doa iftitah dulu. Ya zon ia akan mendapat Fatihah serta baca sunat. Baca sunat doa iftitah pun dah, baca Fatihah pun dah, kerana tu imam baca panjang misalnya. Just go je. Aku mendatangkan ia makmum dengan dia dengan benda sunat saat ni. Maka jika membimbing masbuk, yakni duduk bersibuk masbuk saat ni dengan baca sunat seperti baca ta'awuz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Duk baca a'udzu billah. Patut kalau dia baca bismillah surah Fatihah tu dah lah 2 ayat kau misalnya. Atau dan doa iftitah Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhana, baca doa iftitah. Atau diam ia satu masa Allahu akbar nya senyap gitu. Orang kalau baca Fatihah dia buat senyap lagu tu, tak tahu duk mikir gapo dia, pelik sungguh orang ni. Kemudian daripada takbirnya, lepas pada takbir dia baca a'udzubillah. Lepas pada takbir dia baca doa iftitah. Lepas pada takbir dia. Sepatutnya dia baca Fatihah. Lagu mana? Nescaya wajib baca daripada Fatihah qada baca hak sunat. Kalau dia baca doa iftitah 2 ayat, maka wajib dia kena baca surah Fatihah juga 2 ayat. Misalnya baca Allahu Akbar, dia pun baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dia baca a'udzubillah. Maka seayat, maka tu imam rokok dah. Dia jangan rokok. Dia kena baca Fatihah ganti hak dia baca sunat. Patut kali dia baca surah Fatihah dah saya. Maka dia kena baca bismillahirrahmanirrahim. Patut rokok. Apabila rokok kalau dah dengan tu imam dapat rakaat, tak dah pakai tak dah rokok. Rakaat tu maka turun sujud sekali dengan tu imam. Dan qada masa diam kerana taksir. Dia kena bacalah surah Fatihah, qada baca hak sunat dan qada baca qada masa hak dia saat ni kerana taksir cuai dia. Patut dia baca surah Fatihah selalu nyogi baca auzubillah, baca benda-benda sunat. Dan diuzurkan dia ketinggalan dengan imam hingga 3 rukun yang panjang juga. Siapa dia? Atas perkataan Syekh Rafi'i dan Nawawi dan Burawi. Imam Nawawi kata apabila dia terbaca benda sunat, sepatutnya dia baca Fatihah, maka nyogi baca benda sunat, hak muktamad dia kena baca benda Fatihah, qada baca sunat. Tetapi katanya Imam Nawawi dia kena baca gitu. Ya, kena baca lagu tu juga. Tetapi
dia diberi uzur sehingga 3 rukun yang panjang. Dia beri hukum apa ni? Hukum muafiq bagi dia. Dia asal cerita lah. Ni cerita makmum masbuk. Tiba-tiba diberi hukum muafiq kerana dia nak baca Fatihah. Tu pendapat siapa dia? Imam Rafi'i, Imam Nawawi dan Imam Burawi. Khilaf bagi jam'ul muhaqqiqin. Bersalah dengan hukum sekumpulan ulama muhaqqiqin bahawasanya orang masbuk itu tiada diuzurkan kerana taksirnya. Hak ni hak muktamad. Sekali pun ni Nawawi, Rafi'i, Burawi kata lagu tu, tetapi hak muktamad jam'ul muhaqqiqin kata orang ni tak diberi uzur kerana dia cuai. Patut dia baca Fatihah, tiba-tibanya pergi baca benda sunat. Pas lagu mana hukum dia? Dan menjaza dengan demikian itu oleh Ibnu Hajar dalam topoh dan fatwanya. Fatwa Ibnu Hajar fatwa Ibnu Hajar ni ada 2. Fatwa Fiqh Kubra ada, fatwa Kubra ada. So lagi al-Fatawa al-Hadisiyah dia. Dan atas perkataan ini, jika tiada mendapat ia akan imam dalam rokok dengan sebab membaca Fatihah qada baca hak sunat itu bakal ke mana? Luputlah rakaatnya. Habis rakaat dia sebab dia hukum makmum masbuk, dia akan dapat rakaat jika dia sempat rokok dengan imam. Katanya Imam Nawawi, Imam Rafi'i, Imam Burawi kata dak dia jadi macam seolah-olah makmum muafiq. Dia kena baca Fatihah, biarlah tu imam pergi mana-mana, pergi semaya strik pun asal dibenarkan ketinggalan 3 rukun panjang-panjang. Dan jangan ia rokok, hanya wajib mengikut imam turun sujud. Apabila dia lagu tu tak imam rokok. Ya pun dah rokok. Okey, dah rakaat. Kalau acu dia nak rokok, tu imam pun bikah bangun. Tu imam duduk iktidah, maka dia tak perlu lagi rokok, turun dengan tu imam, pakai tak payah rokok, pakai strik dengan tu imam pergi sujud, maka rakaat ni dia hanguh, kena tambah rakaat lagi. Wajib mengikut imam turun sujud, dan jika tiada dia tak hukum sujud lagu tu, batalah sembahyang dia. Jika mengetahui dan sengaja ia. Dan berkata Ibnu Hajar dalam Syarah Irsyad. Syarah Irsyad. Nama apa dia tahu? Fathul Jawad ke apa dia nama? Syarhul Irsyad. Irsyad ni Ibnu Mukri. Pengarang dia nama Ibnu Mukri. Dia tahun 900. Tak silap ambo tahun 900. Ibnu Mukri sezaman dengan Syekh Ismail Al-Jabarti. Dia 2 orang ni satu tempat, satu kawasan, satu masa. Syekh Ismail Jabarti ni asal sebelah Afrika. Berpindah duduk di satu negeri di Zabit di Yaman. Tepatnya tepat Uwais Al-Qarani. Tu kawasan dia. Pada masa tu ada seorang ulama wali juga, alim di dalam ilmu fiqh dipanggil Ibnu Mukri. Mata Irsyad ni, Syarah Irsyad. Zaman tu juga ada seorang wali majzub dia panggil. Dipanggil Syekh Ismail Jabarti. Satu hari ada orang curi lembu Syekh Ismail Jabarti. Sana dia perok lembu. Kalau di Yaman ditaring payah nak tengok lembu. Duduk 10 tahun tak aja tengok lembu. Buta dengan kambing saja. Kalau sebelah Zabit ada lembu. Curi lembu Syekh Ismail Jabarti. Maka moga curi lembu Tok Wali, mudahlah. Lu Tok Wali pergi. Tok Wali pergi rumah dia tu. Mu curi lembu aku, mai. Dia kata mana lembu? Lembu demo lagu mana? Lembu ambo tahu ambo ke Wali. Ambo tahulah dia mau curi. Nyong apa dia? Tak leh. Tak leh ambo tak percaya. Budak ni tak percaya kata hamba. Kita pergi jumpa dengan Qadi. Tok Qadi pada masa tu Ibnu Mukri dia panggil. Gilah jumpa dengan Ibnu Mukri. Katanya Syekh Ismail Jabarti bawa lembu, bawa orang hok curi tu. Dia kata Tok Qadi, Syekh Ibnu Mukri, ni dia curi lembu aku ni kata.
Katanya Ibnu Mukri kata, Syekh, jangan duk tuduh orang, Syekh. Curi-curi ni kena ada bukti, kena ada gapo. Katanya Syekh Ismail Jabarti, mu tak percaya kat aku? Mu tak percaya kau kat aku nipu kau. Mu tak tahu kat aku jenis wali jenis gapo. Katanya Ibnu Mukri, betul. Kita percaya kata Syekh Ismail ni wali, tapi mari bukti je. Katanya Syekh Ismail tak ada. Kalau tak ada kita tak boleh royak kata ni lembu Syekh Ismail. Katanya Syekh Ismail tak apa. Maka Syekh Ismail kata, tak apa, hamba ejah. Syekh Ismail pun paling ke lembu tu. Lembu, mu hok siapa dia sebenarnya? Katanya Syekh Ismail Jabarti. Lembu tu kecek, engkau wali juga. Wali tu kata, hamba ni lembu milik Syekh Ismail Jabarti. Lembu kecek. Katanya Ibnu Mukri, betul. Lembu tu ngaku hok Syekh. Tapi hamba tak boleh terima penyaksian seekor lembu. Hamba kena pegang syariat. Orang, hamba nak orang. Lembu tak boleh pakai. Syekh Ismail Jabarti kata, mu tak dengar kata. Aku tak nipu. Ni lembu ni orang dah kata dia ni milik aku kata. Tak boleh. Katanya Ibnu Mukri kata, hamba tak boleh nak putus ke hukum lagu ni Ismail Jabarti. Tak boleh lembu. Hamba kena manusia buat mari jadi saksi. Katanya Syekh Ismail Jabarti kata, tak dengar kata pula Ibnu Mukri. Aku tak nipu nak ke mana? Bumi pegang Ibnu Mukri. Apabila sebut lagu tu, Bumi pun seduk. Qadi Ibnu Mukri. Seduk. Siapa aku? Tok Qadi, royak lembu ni milik saya. Sebab saya mari bukti dah. Saya royak dah, saya nak kata ke mana, saya tak nipu dah. Ibnu Mukri kata, dak, saya tak boleh nak kata ke mana. Tak dengar lagi kata. Katanya Syekh Ismail Jabarti. Bumi pegang dia. Roknya pegang. Rok siapa aku pinggan. Royak kata lembu ni milik saya. Kalau tidak saya tak lewat kelik lembu ni. Katanya Syekh Ismail Qadi Ibnu Mukri kata tak boleh. Mana bukti? Saya tak percaya lagu mana saya pegang syariat. Tengok. Katanya Ismail Jabarti kata sudah. Tak dengar sungguh Qadi ni. Bumi pegang dia. Seduk siapa sini? Sudah. Katanya Syekh Ismail Jabarti kata, hayat, ni lembu saya. Baru saya boleh lewat kelik. Muka awak Qadi ada kuasa. Saya tak lewat kelik. Takut kedai menuduh hamba curi pula. Katanya Syekh Ismail Qadi Ibnu Mukri kata, tak. Saya tak boleh putuskan. Kalau Syekh buat mari saksi manusia, saya bui lah. Syekh. Tapi lembu hamba tak pakai, Syekh. Hamba tak pakai. Syekh buat lagu mana pun hamba tak pakai, hamba tetap kata lembu ni milik kawan tu. Mungkin duduk rumah dia kan lembu ni. Syekh pergi ambil lembu rumah dia ni. Katanya Ibnu Mukri kata sudah. Syekh Ismail Jabarti kata, Bumi telan dia. Maka ketika Bumi nak telan ni dia, maka Ibnu Mukri kata, ya Rasulullah, jagalah syariatmu. Terbaik Ibnu Mukri. Terbaik Ibnu Mukri nak tergelar dah sini. Maka dia kata, ya Rasulullah, jagalah syariatmu ni atas muka bumi. Terbaik dia tubik. Tubik. Hok curi tu duk main tengok supaya cerita nostal lagu ni juga. Duk tergelar betal lembu kecek. Gosok kali dia mengaku hamba sebenar curinya. Tetapi sama-sama wali dua tu. Sesama ni tahun 900 dia lebih kurang. Cerita ni kalau Wahabi dengar mampu. Tentu dah mampu. Nampak? Mungkin Wahabi ni dia mengaji tahap tu je. Tak boleh tak biasa. Jadi payah nak ajak cerita dia. Apabila lagu tu, Ibnu Mukri ni tak minat kok Syekh Ismail Jabarti. Sekalipun kawan tu wali. Tak. Maka dia wasiatkan. Kalau hamba mati guana-guana pun, hamba tak usah tanah sebelah dia. Tak usah tanah sebelah Syekh Ismail Jabarti. Syekh Ismail Jabarti meninggal dulu. Syekh Ismail Jabarti kata, kalaulah Ibnu Mukri dia meninggal, dia mesti tanah sebelah aku. Tak sih. Ibnu Mukri kata tak sih. Hamba tak sih tanah sebelah demo. Biar demo wali pun, hamba tak sih tanya sebelah demo. Mana-mana. Meninggal Syekh Ismail Jabarti. Soho ni perkuburan Syekh Ismail Al-Jabarti. Soho di Zabik ni. Zabik ni ramah lah. Tabi'in pun ramah. Sahabat pun ramah. Apabila meninggal dia, maka meninggal lepas pada tu meninggal lah Ibnu Mukri.
Maka dia pun nak pergi tanah lah. Kubur dia jauh dalam berkilo-kilo, belah-belah kilo daripada tempat Syekh Ismail Jabarti. Maka orang pun nak akad. Nak akad lepas pada selesai mandi ke apa nak akad. Ibnu Mukri nak pergi atas, nak pergi tanah lah, tanah pada dia. Tak boleh nak akad. Tak boleh nak akad lung dia. Tak cakap nak akad. Sudah kata gapo dia salah Ibnu Mukri. Akad-akad tak boleh. Akad-akad tak boleh sekali pisah tanah juga situ. Tanah juga situ. Maka lepas pada tanah mari banjir. Mari banjir yang kuat korek kubur Ibnu Mukri. Buat alu ke mayat dia, geruk ke mayat dia sehingga duduk di sebelah Syekh Ismail Jabarti. Sampai sekarang kalau nak ziarah Syekh Ismail Jabarti kata mu akan tanah sebelah aku. Katanya Syekh Ismail Jabarti tanah sebelah juga kawan tu. Tu kerja wali Tuhan Kita ni moga kerja ngaji kerana sijil. Siapa bila nak jadi wali. Kerja ngaji bukan kerana nak beramal, bukan kerana nak kenal Tuhan, nak jadi alim semata-mata, bukan nak khidmat kat Nabi Muhammad, nak jaga syariat dia. Maka Allah Taala mulia ke orang yang ikhlas dengan dia. Orang yang tidak ikhlas tidak dapat kemuliaan tu. Ngajilah boleh PhD, Profesor Madya pun tak keramat siapa mati. Hidup tengok puak kayu keramat dia nya tak keramat. Apa pok kita tak keramat? Sebab kita tak beramal dengan ilmu kita. Sedap kata kita tak beramal. Sedap ingat dia seorang tu beramal. Ikutlah hamba contoh, jangan duk suruh hati kak. Cepat nak suruh hati Hamba tak tuju kok siapa-siapa, hamba tuju kok diri hamba. Tak tahu apa hamba. Tu orang-orang zaman dulu. Ngaji-ngaji nak berkenalan dengan Tuhan, nak jaga syariat, nak membela syariat Nabi Muhammad sehingga kekal sampai hari kiamat. Bukan nak jaga perut, bukan nak jaga mulut, bukan nak jaga jawatan, bukan nak jaga pitih, bukan nak jaga pangkat, bukan nak dapat goni, title goni, macam-macam manusia lah ni. Maka ilmu tidak membimbing. Semakin ngaji, semakin pandai, semakin jauh dengan Tuhan. Semakin benci wali-wali Tuhan. Tu syarah irsyad. Kita irsyad ni payah ni. Siapa dia mengaji dulu ulama sebelum daripada Imam Nawawi. Imam Nawawi timbul, maka orang ngapa mata irsyad ni. Tetapi apabila mari Imam Nawawi, orang ngapa mata Minhajut Talibin Imam Nawawi. Katanya Ibnu Hajar dalam mata irsyad dia, syarah irsyad Ibnu Mukri, syarah dia bermula akrab yang lebih dekat kepada benar ialah perkataan Rafi'i dan Nawawi. Yakni bagaimana pendapat Rafi'i Nawawi? Yakni diberi kelonggaran kepada dia seperti muwafiq. Ibnu Hajar sokong pula dalam kitab dia syarah irsyad. Tetapi dalam topoh dan dalam fatwa dia kata dak hukum lagu lain. Sudah nak pergi hok mana? Nak pergi hok dalam syarah irsyad ke nak pergi hok dalam topoh? Pergi dalam topoh lagi. Kerana dia syarah paling mutaakhirin dan kitab yang paling muktamad Ibnu Hajar. Maka kalau bercanggah kena pergi hok dalam topoh lagi. Dan atas pendapat inilah kebanyakan ulama mutaakhirin, ulama-ulama sezaman dengan Ibnu Hajar. Yakni Ibnu Hajar sebut dalam topoh dia sendiri, dia kata hukum masbuk. Ya kalau dia rokok, dia lah. Tetapi ya kalau menurut dalam Ibnu Hajar dalam syarah irsyad, dia ikut pendapat Imam Rafi'i dan Imam Nawawi. Berarti selain daripada Ibnu Hajar, semua sokong pendapat Rafi'i dan Nawawi. Adapun apabila rokok masbuk itu dengan ketiadaan membaca Fatihah. Apabila dia lagu tu, dia pun rokok. Dia baca benda sunat, dia pun tak baca Fatihah langsung. Makmum masbuk, sibuk dengan benda sunat. Patut dia kena baca, qada baca Fatihah, qada baca sunat sana. Nyong kita baca pakai rokok selalu. Lagu mana? Dia kata, apabila rokok makmum masbuk itu dengan ketiadaan membaca Fatihah qada wajib itu,
maka batalah sembahyang dia. Batalah sembahyang dia kerana dia tidak baca Fatihah qada dia. Dan ada dalam topoh. Ni pendapat ni, masalah ni paling banyak sekali khilaf ulama. Dalam kitab ni hak disebutnya paling banyak khilaf ni. Ibnu Hajar sendiri ada 2-3 pendapat. Hak ni kata 2. Jadi dekat 5 ni pendapat dalam masalah ni. Ada disebut di dalam topoh Ibnu Hajar. Pindah daripada kebanyakan sahabat Syafi'i, ashab Imam Syafi'i. Ulama-ulama yang bermazhab Syafi'i dipanggil. Dia panggil sahabat Syafi'i. Ashabus Syafi'i. Kebanyakan daripada sahabat Syafi'i bahawasanya masbuk itu apabila rokok imam, rokok ia. Rokok dia. Tidak kata wajib baca Fatihah, dak rokok ia. Dan gugur daripadanya yang tinggal Fatihah. Katanya Ibnu Hajar sebut dalam topoh, bukan pendapat dia dah. Pendapat ashabus Syafi'i. Orang zaman dulu sebelum pada Imam Nawawi dipanggil ashabul wujuh. Apa maksud ashabul wujuh? Ulama-ulama yang mengeluarkan wajah-wajah, wujuh-wujuh. Yakni pendapat-pendapat di dalam mazhab Syafi'i menggunakan kaedah Imam Syafi'i. Tanpa ditahqiq ke, ditashih ke, hak mana betul, hak mana kuat, hak mana gapo. Maka pada masa tu ulama hanya waktu ambil hukum saja, buruk-buruk dipanggil ashabul wujuh. Maka dipilihnya Ibnu Hajar sebut dalam topoh kata pakai rokok selalu gugurlah Fatihah. Dan dipilih akan dia. Pendapat ni dipilih bahkan merajihkan oleh ulama mutaakhirin. Jadi ulama mutaakhirin kata tak payah ganti Fatihah saat ni. Jadi diganti Fatihah tu ada khilaf dah. Jadi semua masalah ni ada 5. Boleh buat khulasah tak? Boleh buat khulasah tak masalah ni? Kau tak tahu alik-alik jatuh dah. Dia ambil kau tak ngaji? Nak uji. Boleh buat tak khulasah dalam masalah ni? Merajih oleh ulama mutaakhirin akan dia. Pendapat mutaakhirin sokong pendapat ni pula. Dan memanjat mereka itu akan mengambil dalil-dalil baginya. Maka ulama mutaakhirin wak mari dalil, wak mari hujah. Alhasil keputusannya, keputusan natijahnya dua pendapat, 2 go dipanggil. Kalau ditaring dipanggil go. Qaf dia baca dengan go. Berapa go dia mengapa? Bukan go sumak go tu. Bola sepak tu. Go ni pendapat. Kalau bahasa go 2 go tak payahlah. Paling kurang 40 go baru kena. Yang hasil dia kata ada 2 gol. 2 pendapat. Pada masbuk yang membimbangkan dengan baca sunat. Jadi kalau nak tulis hasil dia tulis gini. Makmum masbuk baca benda sunat, buat garis buat 2 gitu. 2 pendapat. 1 gol wajib tulis. Wajib baca Fatihah qada hak sunat. Sependapat kedua tidak wajib baca Fatihah baca hak sunat. Hak wajib pula baca hak qada sunat pula. Okey, kalau dia rokok pula. Tengok dia pecah pula. Qada baca hak sunat itu dan khilaf pula kata, khilaf pula. Kalau hak baca wajib baca pula ada khilaf pula. Bawah perkataan wajib baca ada khilaf pula 2 pula kata. Kata ke diuzur ke meninggal dengan imam. Siapa dia? Diuzur ke meninggal dengan imam. Pendapat apa dia? Nak ngaji tok pekoh lagu mana. Baru kitab ni pergi sinyak lagu ni tak boleh ngapa dah. Nawawi Rafi'i Buawi. Ulang. Kata ke tidak diuzur ke kena baca juga. Ni mutaakhirin pendapat Ibnu Hajar dalam topoh. 2 dah pecah. Dan 1 go pula 3 pecah. Tiada lazim masbuk itu membaca qada hak sunat. Ni apa dia? Hak disebut dalam apa? Dalam syarah Irsyad, Imam Nawawi nakal, Imam Ibnu Hajar nakal. Pendapat Imam Rafi'i pula kata, apa dia? Tidak wajib nak membaca qada hak sunat. Tak bacalah sunat. Bahkan apabila rokok imam, rokoklah makmum itu. Wallahu a'lam katanya dia. Dia ambak kau tak tahu pak ni.
Nak buat khulasah ngaji ni. Oh, berat. Ada pun muafiq yang membimbing dengan benda sunat. Oh, sekat tu dulu. Nampak nak pening dah tu. Baru tahu. Nak jadi orang alim lagu mana. Kitab ni pisiak ni pun pening. Mabuk alik atas alik. Titik tak ada, baris tak ada, goni tak ada.